Assalamualaikum, saya Nur Syakila Atika binti Zainal yang akan membentangkan tentang keutuhan wacana yang bermaksud satu kesatuan idea yang sempurna dalam sesuatu teks atau pertuturan. Maksudnya, semua ayat dalam wacana perlu saling berkaitan supaya mesej yang disampaikan dapat difahami dengan jelas dan tidak terputus-putus. Selain itu, keutuhan wacana juga merujuk kepada kesinambungan makna yang menjadikan sesuatu teks itu lebih bermakna. Tanpa keutuhan wacana, isi atau idea dalam teks akan kelihatan tidak tersusun dan sukar difahami oleh para pembaca. Akhir sekali, jenis keutuhan wacana terbahagi kepada 4, iaitu keutuhan gramatikal, keutuhan semantik, keutuhan leksikal dan fonologi. Kesemua jenis ini memainkan peranan yang penting untuk memastikan teks yang dihasilkan mempunyai aliran idea yang mantap dan mudah difahami oleh para pembaca. Terdapat dua konsep penting yang menjadi teras kepada keutuhan wacana, iaitu koheren dan kohesi. Kedua unsur ini yang sentiasa bergandingan memastikan sama ada sesebuah teks atau pertuturan itu benar-benar sempurna dan berkesan. Kita mulakan dengan koheren. Berdasarkan slide, koheren didefinisikan sebagai perantaraan gagasan idea yang berfungsi untuk menunjukkan bagaimana setiap pemikiran atau maklumat dalam sesebuah ayat cerita atau peristiwa dijalin untuk membentuk teks. Secara praktikalnya, koheren adalah berkaitan dengan keteraturan fikiran dan susunan yang logik bagi berfungsi memastikan teks kita berurutan secara logik agar mudah diikuti oleh penerima. Koheren juga memastikan bahawa wacana kita mengalir secara rasional. Ia juga menuntut kita untuk menyusun idea dari pengenalan yang jelas, kemudian diikuti oleh mengupas inti perbincangan dengan hujah yang teratur, dan akhirnya kita tutup dengan kesimpulan yang kukuh. Koheren juga lebih bersifat implisit, iaitu keterikatan maknawi yang tersirat di sebalik teks. Berbeza pula dengan kohesi. Kohesi merupakan keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Kohesi berfokus kepada aspek formal bahasa yang merujuk kepada hubungan tata bahasa dan perbendaharaan kata. Selain itu, kohesi juga berfungsi sebagai alat pengikat bahasa yang bertindak secara implisit, iaitu nyata di permukaan teks. Tautan ini dicapai melalui penggunaan penghubung, sebagai contohnya penanda wacana. Selain itu, justeru melalui rujukan juga seperti menggunakan kata ganti nama mereka yang secara nyata merujuk kepada subjek asal. Dan juga dia juga berfungsi melalui pengulangan kata kunci bagi menjamin kesinambungan. Secara ringkas, kohesi adalah mengenai bentuk dan ikatan tata bahasa, manakala koheren adalah mengenai isi dan susunan logik maknawi. Hanya apabila kohesi iaitu ikatan bahasa dan koheren iaitu logik idea wujud dan berfungsi secara sepadu, barulah kita dapat menghasilkan sebuah wacana yang utuh yang mampu menyampaikan mesej dengan jelas dan meyakinkan. Seperti yang kita tahu, keutuhan wacana adalah aspek utama bagi mewujudkan kesepaduan dan kesatuan dalam teks ataupun ucapan kita yang menjadikan satu kesatuan idea yang utuh. Terdapat 4 jenis keutuhan yang penting untuk kita tahu. Yang pertama adalah keutuhan semantik yang merujuk kepada hubungan makna yang logik antara ayat. Sebagai contohnya, kita menggunakan penanda wacana seperti oleh itu dan selain itu untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua ayat yang berbeza. Yang kedua adalah keutuhan leksikal yang berfokus kepada pemilihan perkataan yang sesuai. Ini boleh dicapai melalui pengulangan kata yang sama atau kita menggunakan istilah yang berkaitan seperti mawar dan meluh di bawah kategori bunga untuk mengekalkan fokus. Yang ketiga adalah jenis wacana keutuhan gramatikal, iaitu keutuhan yang terhasil daripada proses tata bahasa. Sebagai contohnya, perkataan dia dalam ayat kedua merujuk kembali kepada subjek di ayat pertama untuk mengikat suatu ayat. Akhir sekali, keutuhan fonologi yang merangkumi aspek penting dalam lisan ataupun tulisan, di mana ia merangkumi prosodi, iaitu nada suara dan penggunaan tanda baca yang tepat
Ini memastikan maksud semula kita, sama ada ayat penyata ataupun ayat tanya, dapat disampaikan dengan jelas kepada audiens. Jadi, dengan menguasai keempat-empat jenis keutuhan wacana ini, kita dapat membina wacana yang sangat jelas, teratur dan berkesan. Mari kita menganalisiskan secara mendalam kualiti wacana yang terkandung dalam artikel jurnal yang bertajuk Keberkesanan Pembelajaran Berasaskan Alam Semula Jadi terhadap Literasi Awal Bahasa Melayu dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Keutuhan wacana adalah aspek yang kritikal di mana ia menentukan sama ada penyampaian idea penyelidikan itu kukuh atau longgar. Jurnal ini terbukti menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam 3 daripada 4 jenis keutuhan utama yang menjadikan satu model penulisan akademik yang baik. Kita mulakan dengan keutuhan semantik. Yang seperti kita tahu, keutuhan semantik berfokuskan kepada hubungan makna yang terjalin antara bahagian-bahagian wacana. Keutuhan ini memastikan artikel memaparkan koheren yang tinggi, di mana idea-idea disusun dengan sistematik. Struktur jurnal ini adalah bukti yang terbaik apabila penulis sentiasa bermula dengan pengenalan yang menggariskan isu dan objektif kajian, kemudian berakhir secara logik kepada inti perbincangan yang memperincikan analisis data, dan diakhiri dengan kesimpulan yang memberikan implikasi praktikal dan teoretikal. Huraian ayat yang boleh kita lihat apabila kesinambungan makna ini membolehkan pembaca dari mula lagi memahami kerangka masalah yang seperti kita tahu isu literasi awal sebelum bergerak kepada penyelesaian, iaitu keberkesanan alam semula jadi, membuktikan koheren yang menyeluruh. Seterusnya kita lihat juga kepada keutuhan gramatikal yang terdapat dalam pada wacana ini yang merujuk kepada makna yang muncul akibat proses tata bahasa dan penggunaan penanda yang mengikat unit-unit bahasa secara nahu. Keutuhan gramatikal dalam jurnal ini dijamin melalui penggunaan penanda wacana yang konsisten untuk mengikat ayat dan menyusun hujah. Kita perhatikan bagaimana penulis sering menggunakan penanda seperti oleh itu untuk membuat kesimpulan logik daripada dapatan terdahulu, ataupun penanda wacana selain itu untuk memperkenalkan hujah sokongan baru yang mempunyai kaitan tema yang sama. Selain penanda penghubung, penggunaan rujukan seperti kata ganti nama atau frasa ganti nama juga mengikat ayat-ayat dengan memastikan tautan wacana kekal rapi dan tidak memerlukan pengulangan subjek yang membazir. Akhir sekali, yang kita boleh lihat adalah keutuhan leksikal merupakan elemen yang paling menonjol dalam berkesan dalam menjamin fokus tematik. Keutuhan ini terhasil daripada pemilihan dan petautan pembendaharaan kata yang berkesinambungan dan sesuai dengan makna yang disampaikan. Kekuatan leksikal ini terbukti melalui pengulangan kata kunci yang kritikal pada setiap bahagian penulisan. Seperti yang kita boleh lihat, kata kunci utama seperti kanak-kanak prasekolah, keberkesanan dan literasi awal bahasa Melayu diulang-ulang secara strategik. Penggunaan perkataan ini bukan sekadar mengulang, tetapi ia berfungsi sebagai jangkar yang memastikan pembaca sentiasa terikat pada skop kajian. Sekaligus benda ini dapat mencapai pertalian pembendaharaan yang berkesinambungan dan secara efektif bagi mengekalkan fokus tematik keseluruhan artikel ini. Sekali, kalau kita lihat dari sudut keutuhan fonologi, walaupun ia lebih ketara dalam pertuturan, tetapi ia juga wujud secara tersirat dalam jurnal ini melalui tanda baca. Penggunaan tanda baca seperti noktah, koma serta tanda baca lain berfungsi sebagai pengganti hentian suara dari hentian suara dan intonasi dalam penulisan. Ini kritikal untuk memastikan pisahan ayat dan frasa adalah jelas. Seterusnya, kalau kita lihat ia menyokong keutuhan semantik secara keseluruhan wacana. Kesimpulannya, penggabungan antara keutuhan semantik,
gramatikal dan leksikal serta fonologi yang terperinci ini telah menjadikan artikel jurnal ini sebagai wacana yang utuh, berkesan, mudah difahami dan layak dijadikan sebagai rujukan akademik bagi penulis-penulis yang lain ataupun untuk pelajar institusi tinggi mendapatkan rujukan. Seterusnya kita beralih kepada konsep sumber rujukan. Seperti yang kita tahu, sumber rujukan ni bertujuan untuk ilmiah dan kesahihan. Sumber rujukan memastikan kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat yang disampaikan. Sumber rujukan ni digunakan untuk memetik definisi, konsep ataupun teori yang telah diiktiraf. Seterusnya, sumber rujukan ni untuk dijadikan sebagai sokongan hujah. Sumber rujukan membuktikan bahawa hujah penulis telah disokong oleh penyelidik ataupun oleh penyelidikan ataupun pandangan ahli yang lebih awal atau berautoriti. Seterusnya, konsep etika ilmiah mewajibkan penulis untuk memberikan kredit ataupun pengiktirafan kepada sumber asal bagi mengelakkan berlakunya plagiat. Kemudian antara jenis-jenis sumber rujukan yang ada antaranya ialah buku ilmiah. Buku ilmiah digunakan untuk mendapatkan pandangan yang mendalam dan teori yang komprehensif. Contohnya macam buku Dewan Bahasa dan Pustaka dan sebagainya. Seterusnya, jurnal akademik ataupun kertas kerja. Ini digunakan untuk memetik penemuan atau analisis khusus dalam sesuatu bidang. Seterusnya, kita juga ada laporan atau dokumen rasmi. Ini digunakan untuk mendapatkan data, statistik ataupun definisi standard. Dan akhir sekali kita ada ucapan ataupun pandangan tokoh. Ini sering digunakan untuk menyokong hujah yang hujah berhubung dasar ataupun pandangan kenegaraan. Contohnya, kita selalu menggunakan tokoh macam menurut Nia Safia Karim, lepas tu menurut pandangan Tun Dr. Mahathir dan sebagainya. Berdasarkan jurnal keberkesanan pembelajaran berasaskan alam semula jadi terhadap literasi awal bahasa Melayu dalam kalangan kanak-kanak prasekolah, fokus sumber rujukan yang digunakan adalah berpusat kepada pendidikan awal kanak-kanak, pembelajaran berasaskan alam semula jadi ataupun luar bilik darjah dan literasi bahasa. Dan fokus sumber rujukan yang pertama ialah pembelajaran berasaskan alam semula jadi dan luar bilik darjah. Majoriti rujukan menumpukan kepada kesan dan keberkesanan aktiviti luar bilik darjah atau pembelajaran berasaskan alam semula jadi terhadap perkembangan kanak-kanak, iaitu implikasi perkembangan. Rujukan merangkumi kajian tentang impak penghijauan persekitaran sekolah terhadap apresiasi fizikal, kognitif dan kesejahteraan sosio-emosi terhadap kanak-kanak sekolah. Contohnya, rujukan Vendich Weselius et al. 2018 serta kesan aktiviti luar terhadap perkembangan kanak-kanak prasekolah secara umum. Contohnya, Yildirim dan Akamcha 2017. Seterusnya, sikap alam sekitar. Terdapat juga rujukan yang mengkaji hubungan antara forest school, iaitu sejenis pendekatan pembelajaran luar dengan sikap alam sekitar kanak-kanak. Contohnya Turtle, Convery dan Convery 2015. Kemudian penulisan atau literasi. Artikel mengambil sumber rujukan yang spesifik tentang penggunaan aktiviti luar untuk meningkatkan kemahiran menulis teks deskriptif. Contohnya Suharmi 2015 yang sangat relevan dengan pemboleh ubah literasi dalam kajian utama. Selain itu, teori asas pendidikan dan perkembangan kanak-kanak. Artikel menyandarkan kajian kepada rujukan teori asas dalam psikologi dan pendidikan. Yang pertama, kita ada rujukan kepada karya asas seperti Vygotsky L.S. 1962, iaitu daripada Thought and Language, menunjukkan bahawa kerangka teori kajian ini mungkin berakar umbi dalam teori perkembangan sosial budaya yang menekankan peranan interaksi sosial dan bahasa dalam perkembangan kognitif selaras dengan tumpuan kajian pada literasi awal. Seterusnya, perkembangan literasi. Sumber lain secara langsung berkaitan dengan perkembangan dan pencapaian literasi. Contohnya Alam Pei 2016, Snow et al. 1998 telah memberikan asas konseptual dan metodologi untuk mengukur kesan intervensi.
Dan yang ketiga, ada literasi awal bahasa. Terdapat sumber yang secara langsung membincangkan isu literasi awal dan bahasa dalam konteks prasekolah atau sekolah rendah. Contohnya Snow et al. 1998. Ini memberikan definisi dan pengukuran yang mantap untuk pemboleh ubah bersandar kajian, iaitu literasi awal bahasa Melayu. Jadi secara keseluruhannya, pemilihan sumber rujukan dalam artikel ini adalah koheren, strategik dan multidimensi. Tumpuan utamanya adalah untuk membina jambatan teoritis dan empirikal antara pedagogi luar bilik darjah yang bersifat kaedah intervensi dengan pencapaian literasi awal yang merupakan hasil pembelajaran. Kepelbagaian rujukan daripada kajian keberkesanan praktikal, contohnya Suharmi, Yildirim dan Akamcha, hingga kepada kerangka teori yang kukuh seperti Vygotsky membuktikan keseriusan dan kematangan perbahasan akademik dalam artikel tersebut. Dan perkara ini membolehkan penulis bukan sahaja melaporkan hasil intervensi, tetapi juga menjelaskan mengapa dan bagaimana pembelajaran berasaskan alam semula jadi ini dijangka dapat memberikan kesan positif kepada perkembangan bahasa selaras dengan prinsip-prinsip perkembangan kanak-kanak dan pembelajaran bahasa. Seterusnya, apa kepentingan sumber rujukan ni? Sumber rujukan ni dia boleh membina kredibiliti dan autoriti. Sumber rujukan ni dia menunjukkan bahawa penulis tu telah membuat kajian yang secara meluas dan mendalam. Ia membuktikan bahawa hujah dan kesimpulan penulis itu telah disokong oleh penyelidikan yang terdahulu ataupun pandangan pakar yang diiktiraf. Contohnya macam merujuk Asma Haji Omar dan sebagainya. Seterusnya, ia untuk menyediakan bukti atau teori. Ia menawarkan bukti dan data yang sah untuk menyokong setiap pernyataan fakta yang kita buat ataupun yang kita aplikasikan dalam penulisan. Contohnya macam statistik, definisi atau teori yang digunakan. Ini membolehkan pembaca untuk menilai kualiti dan asas hujah yang kita tulis. Seterusnya, membolehkan pengesahan dan rantaian ilmu. Pembaca boleh mengesan dan menyemak semula sumber asal untuk mengesahkan maklumat atau mendalami topik tersebut. Ini adalah penting untuk memastikan ketelusan dan kesinambungan ilmu pengetahuan. Seterusnya, kita boleh memenuhi etika penulisan ilmiah. Merujuk sumber, seperti yang kita tahu, merujuk sumber adalah tindakan beretika yang memberikan pengiktirafan ataupun kredit kepada pengkaji asal. Dan ini dapat menunjukkan integriti akademik dan rasa hormat terhadap hak cipta intelektual. Seterusnya, sumber rujukan ni boleh mengelakkan kita daripada melakukan plagiat. Penandaan rujukan secara jelas adalah cara utama untuk mengelakkan perbuatan plagiat, iaitu menggunakan idea, kata-kata atau hasil kerja orang lain tanpa pengiktirafan ataupun kredit yang sewajarnya. Namun, terdapat juga kesan jika kita menyalahgunakan sumber rujukan ataupun menggunakan sumber rujukan yang salah, yang tidak sahih. Iaitu yang pertama, dari sudut kesan akademik dan etika yang paling serius, iaitu boleh menyebabkan kehilangan kepercayaan. Pelajar atau penyelidik boleh kehilangan kepercayaan daripada satu institusi ataupun orang yang membuat penulisan tersebut. Seterusnya, hukuman disiplin. Ini boleh mengakibatkan kegagalan dalam kursus, penggantungan ataupun penarikan ijazah. Dan seterusnya, boleh kita punya reputasi profesional atau akademik akan terjejas dan menjadikannya sukar untuk menerbitkan atau mendapatkan geran penyelidikan pada masa hadapan. Seterusnya, kredibiliti penulisan itu akan terjejas ataupun kualiti penulisan itu akan terjejas. Pembaca atau penilai akan mempersoalkan kesahihan maklumat jika rujukan itu tidak wujud ataupun tidak tepat, dan rantaian ilmu juga akan terputus. Pembaca tidak dapat mencari sumber asal dan menyukarkan mereka untuk menilai semula atau mengembangkan kajian anda. Selain itu, akan berlaku juga penyebaran maklumat yang salah. Apabila kita merujuk sumber yang telah lama, iaitu outdate ataupun yang tidak berautoriti, contohnya macam laman web yang tiada pengarang atau kajian yang tidak disemak boleh menyebabkan maklumat
boleh menyebabkan maklumat yang salah itu diserap ke dalam kajian kita dan seterusnya akan disebarkan. Dan maklumat yang salah boleh menyesatkan kajian pada masa depan. Seterusnya, kita akan kekurangan sokongan hujah. Jika rujukan yang digunakan tidak sepadan dengan hujah yang dibuat, ia akan menghasilkan jurang dalam logik penulisan kita. Dan hujah akan kelihatan seperti pendapat peribadi semata-mata, bukan kesimpulan berasaskan hujah. Jadi, secara ringkas, sumber rujukan bukan sekadar formaliti tetapi merupakan tanggungjawab etika dan keperluan metodologi yang memastikan integriti, kredibiliti dan sumbangan sebenar karya yang kita gunakan kepada khazanah ilmu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya, Nur Farah Damia binti Amran akan memulakan pembentangan bahagian saya yang memfokuskan kepada kualiti teks akademik bermula dengan topik kejelasan dalam penulisan akademik. Kejelasan merupakan perkara yang sangat penting dan wajib diberi perhatian oleh setiap pelajar, pengkaji atau mana-mana individu yang terlibat dalam penulisan akademik. Baik, seterusnya saya akan menerangkan pula tentang konsep kejelasan dalam penulisan akademik. Konsep pertama ialah menggunakan ayat yang ringkas dan jelas. Sebagai penulis, kita perlu memastikan setiap ayat mudah difahami oleh pembaca. Konsep kedua pula ialah bahasa yang digunakan mestilah tepat dan padat. Elakkan penggunaan istilah yang terlalu rumit kerana ia boleh mengelirukan pembaca dan menjejaskan kejelasan maklumat yang ingin disampaikan. Seterusnya, konsep ketiga, menekankan kepentingan susunan idea secara logik. Penulisan yang baik perlu mempunyai struktur yang teratur bermula dengan pengenalan, diikuti isi dan diakhiri dengan kesimpulan. Akhir sekali, konsep keempat ialah penggunaan contoh yang sesuai. Contoh yang tepat membantu pembaca memahami huraian yang diberikan dengan lebih jelas. Baiklah, sekarang mari kita beralih kepada aspek kualiti teks yang pertama iaitu kohesi. Kohesi didefinisikan sebagai pertautan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain untuk membentuk sesebuah ayat yang dapat difahami oleh pembaca. Kohesi yang baik dalam penulisan akademik dapat dicapai melalui organisasi unsur linguistik yang baik dalam sesebuah teks. Unsur linguistik inilah yang akan menghasilkan pertautan atau hubungan yang erat dalam sesebuah penulisan. Secara asasnya, kohesi terjalin melalui dua hubungan utama, iaitu hubungan semantik dan leksikal antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Okey, baik, sekarang saya akan terangkan hubungan semantik dengan lebih mendalam. Hubungan semantik sangat kritikal dalam penulisan akademik kerana ia membolehkan kita menghubungkan fakta dan hujah secara logik dan kohesif, bukan sekadar menggunakan kata hubung secara rawak. Pertama sekali, hubungan semantik sebab dan akibat. Ini adalah hubungan sebab musabab yang menjelaskan proses bagaimana satu tindakan atau keadaan secara langsung menyebabkan timbulnya kesan atau hasil yang tertentu. Sebagai contoh dalam slide, sebab pendekatan alam semula jadi menghubungkan kanak-kanak dengan alam, manakala untuk akibat pula perkembangan yang positif dalam diri kanak-kanak. Dalam konteks ini, kita menunjukkan bahawa keterlibatan dengan alam adalah pendorong langsung kepada perubahan positif dalam diri kanak-kanak. Kita juga boleh menggunakan penanda wacana seperti kerana, disebabkan oleh itu atau justeru untuk memperlihatkan lagi hubungan ini. Seterusnya, hubungan semantik sebab dan hasil berbeza sedikit. Hubungan ini lebih menumpukan kepada hasil akhir yang diperoleh dari sesuatu usaha, strategi atau keadaan yang telah berlaku. Contoh yang saya letakkan dalam slide menunjukkan sebab penyebaran bahasa Melayu di luar negara. Manakala untuk hasil pula, kedudukan bahasa Melayu lebih kukuh di persada antarabangsa. Di sini, penyebaran itu adalah usaha dan kedudukan yang lebih baik adalah hasil yang dikecapi. Kita boleh menggunakan frasa seperti akhirnya menghasilkan, membawa kepada atau justifikasi utama ialah untuk mengaitkan sebab dan hasil. Seterusnya, kita akan sentuh tentang hubungan leksikal pula. Pertama, penulis perlu bijak menyusun dan memilih setiap perkataan supaya makna yang ingin disampaikan jelas dan mudah difahami. Sebagai contoh, penggunaan pengulangan kata yang terancang boleh membantu mengekalkan
fokus idea utama tanpa mengelirukan pembaca. Seperti contoh yang saya beri di dalam jurnal. Nampak tak penulis mengulang perkataan bahasa sebanyak 3 kali dalam 2 ayat pertama. Tetapi setiap kali perkataan itu digunakan, ianya membawa makna yang berbeza. Pertama, bahasa ditakrifkan sebagai alat komunikasi, manakala yang kedua, bahasa ditakrifkan pula sebagai instrumen perkembangan literasi. Pengulangan strategi ini mewujudkan rangka leksikal yang kukuh dan memudahkan pembaca mengikut kesinambungan makna tanpa kekeliruan. Selain itu, penulis juga perlu menggunakan perkataan yang betul dan tepat dari segi hubungan leksikal dan tata bahasa. Pemilihan istilah yang sesuai bukan sahaja menunjukkan ketetapan bahasa, tetapi juga dapat menerbitkan kejelasan dalam penulisan akademik. Contoh yang saya petik dari jurnal termasuklah penulis memilih perkataan kemampuan dan keupayaan untuk merujuk kepada potensi bahasa Melayu. Pemilihan kata ini sangat bagus kerana berbentuk formal. Lebih penting lagi, penggunaan frasa formal seperti tidak dapat disangkal menunjukkan penegasan akademik yang kuat dan menjamin laras bahasa yang betul. Dalam konteks ini, saya akan menyentuh mengenai koheren, iaitu kualiti teks yang tersusun secara logik dan jelas. Koheren memastikan idea serta hujah disampaikan dengan cara yang padu, berhubung antara satu sama lain dan mudah difahami oleh pembaca. Untuk mencapai koheren, penulis perlu memastikan adanya kesinambungan yang kukuh dalam satu perenggan yang merangkumi ayat, hujah dan contoh yang saling melengkapi. Berdasarkan contoh di slide, perenggan yang koheren mesti mempunyai 3 elemen utama yang saling bersambung. Pertama, ayat topik. Ayat ini menyatakan idea utama perenggan dan memberikan panduan kepada pembaca tentang fokus perenggan tersebut. Contohnya, idea utama perenggan ini ialah faedah pembelajaran alam semula jadi terhadap perkembangan kanak-kanak. Ayat topik ini sangat penting kerana ia berfungsi sebagai peta yang menunjukkan hala tuju hujah yang akan diterangkan. Tanpa ayat topik yang jelas, pembaca mungkin keliru dan tidak dapat memahami intipati perenggan. Kedua, kesinambungan hujah selepas ayat topik. Penulis perlu membangunkan hujah dengan lebih mendalam, menerangkan idea utama melalui fakta, pandangan pakar atau bukti penyelidikan. Contohnya, pembelajaran alam semula jadi dapat meningkatkan keinginan kanak-kanak untuk meneroka dan mencari maklumat seperti yang dinyatakan oleh Ernst dan Burchard 2019. Ketiga, hujah dan contoh sokongan. Elemen ini memberikan bukti atau ilustrasi yang menyokong hujah yang dibangunkan. Contohnya, kajian oleh Barabel 2019 menunjukkan bahawa interaksi berterusan dengan alam semula jadi membantu kanak-kanak memahami persekitaran mereka dengan lebih baik. Selain memastikan koheren dalam satu perenggan, kita juga perlu menitik beratkan koheren berdasarkan hubungan antara perenggan dengan perenggan. Aspek ini adalah kunci untuk membina sesebuah esei atau penulisan yang mengalir dengan lancar di mana setiap perenggan tidak berdiri sendiri tetapi berkait secara logik. Jika kita lihat contoh di slide, perenggan pertama membincangkan isu umum iaitu kanak-kanak kini lebih banyak menghabiskan masa di luar rumah yang membawa kepada kesan negatif terhadap perkembangan mereka, khususnya dari segi kehilangan nilai berkaitan alam semula jadi. Perenggan dua pula menyambung perbincangan dengan membangkitkan masalah literasi awal yang serius di Malaysia, merujuk kajian oleh Sharifah 2015. Koheren antara perenggan ini dapat dicapai apabila isu umum dalam perenggan satu iaitu kehilangan nilai alam semula jadi dan kesannya terhadap kanak-kanak disambung dengan perenggan dua yang memperincikan masalah sebenar iaitu kelemahan literasi awal. Dengan cara ini, setiap perenggan mempunyai hubungan idea yang logik di mana perenggan kedua bukan sahaja menyambung topik sebelumnya tetapi juga memberikan justifikasi atau sebab bagi kajian yang dilakukan. Secara ringkas, koheren antara perenggan penting kerana ia memastikan aliran pemikiran pembaca tidak terganggu. Tanpa sambungan logik, pembaca mungkin terasa lompongan atau kekeliruan. Akhir sekali, mari kita teliti kepentingan utama kejelasan dalam penulisan akademik. Secara amnya, terdapat 4 manfaat utama yang perlu diberi perhatian. Yang pertama, kejelasan memudahkan pemahaman pembaca. Apabila penulisan akademik jelas dari segi makna dan mempunyai nilai yang tinggi, pembaca akan lebih mudah memahami isi dan hujah yang ingin disampaikan. Yang kedua, kejelasan meningkatkan kualiti akademik. Penulisan yang jelas memastikan idea disusun secara logik dan hujah dikembangkan dengan rapi. Yang ketiga, kejelasan menuntut pengelakan elemen tidak formal.
Dalam penulisan akademik, penulis mesti menjauhi bahasa kiasan, bahasa berbunga-bunga, selangar, singkatan dan bentuk penulisan yang tidak formal. Yang keempat, kejelasan memastikan ayat tidak meleret-leret. Penulis perlu membina ayat yang ringkas, padat dan mempunyai kaitan langsung dengan tajuk yang ingin dibincangkan.